Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan daripadanya serta taufik dan hidayahnya pada malam yang berbahagia ini kita dapat lagi bertemu di dalam Masjid Ar-Rahman ini. Mudah-mudahan kita mengharapkan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tak lama dah kita pun akan menghadapi, akan bersama-sama berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi bahang pun dah terasa dah. Saya masuk dalam masjid ni buat saya terasa dah kawan-kawan nampak macam letih macam bulan Ramadan. Bahang tu terasa kan. Ada makan kenyang. Jadi kita tengok petang-petang pun kereta-kereta pun berselera mata kan. Jadi kalau kita tengok suasana Ramadan tu dia ada berbeza sebenarnya daripada dulu sampai lah, betul tak? Suasana Ramadan beza. Di kampung, di bandar dan mana-mana tempat pun. Di Mesir tempat saya belajar pun bila nak masuk seminggu lagi nak masuk bulan Ramadan ya, dia ada persediaan tu. Cara makanan dia lain, cara orang jual barang-barang cucuk-cucuk pun lain. Hak cucuk yang tak ada dalam bulan lain, bulan Ramadan ada. Kita di tempat kita yang seronok sampai orang-orang sahabat-sahabat kita yang bukan Islam, Cina, India, mereka pun sama naik beli waktu petang, seolah-olah nak buka juga kelang kabut mereka pun. Saya masa sahabat saya cerita, yang masa saya mengajar di Shah Alam, seorang cikgu India lah mengajar dengan saya. Dia kata masa dia duduk di Sabah, tak ada orang lain, keluarga dia semua orang Melayu. Jadi dia kena berkawan dengan orang Melayu. Bulan Ramadan dia puasa sama mereka, dia pun tak makan. Lepas tu dia berbuka bersama-sama. Seronok dia kata. Kita tengok macam dia tunjuk dalam TV kan, di mana di dataran Tab tu kan, penuh orang Islam berpuasa, orang putih pemain sekali. Itu di antara salah satu di antara dakwah lah. Nak tengok hebatnya Islam. Kita tengok kan, itu baru salah satu di antaranya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi lah baca kitab Syama'il Muhammadiyah yang menceritakan tentang kepribadian Nabi SAW. Mudah-mudahan bertambah lagi keimanan kita, kecintaan kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Tambah lagi keyakinan kita. Nabi pun sebut tauba, betuhnya maksudnya 3 kali Nabi sebut tauba, betuh. Alangkah betuhnya bagi mereka yang tak pernah melihat aku tapi beriman dengan aku. Kita tak pernah melihat Nabi SAW, tapi kita beriman dengan Nabi SAW. Malahan kita diberikan gambaran rupa parah Nabi SAW, perangai dan akhlak Nabi SAW. Maka alhamdulillah, maksudnya jasa ulama-ulama dulu, jasa para sahabat, para ulama-ulama selepas daripada sahabat ni dipanggil tabi'in. Mereka-mereka yang berada di zaman selepas dan zaman sahabat dipanggil tabi'in. Mereka ini pun bukan setakat hebat dari segi ibadat dan juga segi ilmu. Alim tak ada lah, tak ada tandingan lah. Kalau nak lawan ilmu dengan mereka ni, tak ada tandingan. Mai pula ulama-ulama yang hebat, Imam Syafi'i, Imam Maliki, semua imam yang 4 tu. Ulama-ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, dia ni susun. Imam Tirmizi, dia susun. Hak ni hak terjemuh, hak saya mengaji dulu, hak kitab yang asal. Kami mengaji bersama dengan Syekh Nurdin Banjari masa di sana dulu. Kitab Syama'il Muhammadiyah Sunan Tirmizi di syarah situ. Maksudnya semua mereka ni lah ulama-ulama yang kutip dan kumpul, maka dihidang kepada kita pula. Jadi kita boleh tahu perangai sifat Nabi, sahabat-sahabat. Ada lagi cerita hayatus sahabah. Kita tak belajar lagi. Kalau kita belajar bagaimana cerita kehidupan sahabat, Allahu Akbar, tenang. Kita rasa seronok macam nak duduk zaman dia baru. Hayatus sahabah, cerita kehidupan para sahabat kan. Maksudnya ada lagi benda-benda yang kita perlu kaji dan pelajari. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mungkin kita minggu ni mengulas kan sebelum puasa. Ada seminggu ni? Ada seminggu ni no? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin.
Jadi kita lagi dua hadis yang menceritakan tentang cop mohor, cop kenabian. Cop kenabian ini maksudnya tak pernah ada pada mana-mana Nabi yang dicop di antara dua belikat Nabi SAW, melainkan Nabi Muhammad SAW. Para Nabi lain tidak ada cop, kecuali ada hadis mengatakan ada tanda di tangan mereka, tanda kenabian. Tapi Nabi SAW ada khatam an-nubuwah, penyudah kepada Nabi yang kita duk bincang lu. Ada sahabat tengok macam telur burung, berpati macam sebesar kita gambar penumbuk manusia, macam satu rumpun rambut. Jadi macam-macam sahabat yang dapat tengok. Ada sahabat yang tak dapat tengok, dia tanya kawan dia ni, macam mana yang kata tanda khatam Nabi tu. Maka dia cerita. Ini kita akan masuk pula hadis yang ke-11 dan 12. Habis yang ni maksudnya kita akan masuk hadis 11 12 pula. Saya tengok. Hadis yang ke-21 hingga 22. Lepas tu kita masuk cerita tentang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Bishr bin Waddah qala haddatsana Abu Aqil ad-Dawraqi an Abi Nadrat al-Auqi qala sa'altu Aba Sa'id al-Khudri عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة ناشزة. Maksudnya daripada Sayyidina Abu Nadrah Al-Auqi, dia berkata, aku telah bertanya Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal juga, Abu Sa'id Al-Khudri, tentang khatam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah khatam kenabian. Maka ia berkata, Sayyidina Sa'id Al-Khudri kata, terdapat di belakangnya daging yang timbul menonjol. Macam kita bicara dulu lah, ada daging yang timbul menonjol kan. Itu maksudnya. Hadis yang ke-22. Ini maksudnya tak payah hurai lah, banyak kali lah kan. Wabihi qala haddatsana Ahmad bin Miqdam Abu al-Ash'ath al-Ajli al-Basri qala akhbarana Hamad ibn Zaid an Asim al-Ahwal an Abdullah ibn Sarjis qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nasin min ashabi fadurtu hakadha min khalfi fa'arafa alladhi uridu fa'alqa ar-rida an dhahrihi fara'aitu mawdi' al-khatam ala katifayhi مثل الجمع حولها خيلان كأنها ساليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات سورة محمد آيات 19. Maksudnya daripada Sayyidina Abdullah bin Sarjis, itu nama sahabat, saya jangan dengar ni. Daripada Abdullah bin Sarjis, dia berkata, saya telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ia bersama sekumpulan para sahabat. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama sekumpulan para sahabat. Ini menggambarkan tang mana Rasulullah pergi, tang situ sahabat sentiasa mengikuti lah. Tang mana ada Rasulullah, sahabat sentiasa ikut. Baik itu ada kadang-kadang di antara sahabat yang dia intai-intai tengok Rasulullah pergi duduk tang mana. Rasulullah bila dia berjalan nak mai masjid, dia pergi tang mana. Kadang-kadang sebab tu yang dia ceritakan, dia tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk satu tempat, Rasulullah pegang. Rasulullah duduk satu tempat, dia intai, dia tengok Rasulullah buat apa. Rasulullah pegang beberapa biji batu kecil tu, pegang letak di atas genggaman tangan dia. Maka bila Rasulullah letak di atas genggaman tangan dia, maka sahabat yang mengintai tadi dia tengok bagaimana batu itu berzikir. Batu bila duduk di atas tangan Rasulullah, seterusnya berzikir. Subhanallah. Maksudnya berzikir, bunyi suara zikir, bunyi. Setelah itu Rasulullah letak balik di bawah. Lepas tu mai datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyapa Rasulullah, bagi salam. Rasulullah kata duduk. Allah kata, wahai Bakar, ambil batu bawah tu. Maka Sayyidina Abu Bakar pun ambil batu letak di tangan.
Maka sahabat ni intai tengok-tengok batu berzikir kembali. Ya. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar letak pula, mai Sayyidina Umar pula, mai duduk tiga orang baik depa ni angkat batu berzikir juga. Itu kita tengok mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nak abang kata depa dua ni, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni, dia ada kelebihan besar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini gelar sebagai apa ni, setiausaha peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat dia balik. Jadi kita kata makhluk Allah batu pun berzikir kepada Allah Taala. Sebab tu kita kata bila nak tanam apa ni, nak pacak batu nisan tu atas kubur tu kan. Jadi kita kata, ulama kata lebih baiklah kita ambil batu hidup tu. Jangan batu yang kita simenkan dia kan. Kita ukir cantik tapi dia mati. Batu yang di kita kata di batu-batu yang hidup kan. Kita ukir dia tak apalah. Sebab batu-batu tu dia berzikir kepada Allah Taala. Pokok-pokoknya semua berzikir kepada Allah Taala. Semua kita tak tahu ya kan. Seluruh makhluk ni berzikir kepada Allah Taala. Ikan di lautan kan. Ini makhluk-makhluk tu semua mereka takut kepada Allah Taala. Ya. Allah ni ya. Boleh tak boleh? Boleh, tapi maksudnya setengah ulama kata dia tak ada apalah. Sebab dia batu yang bukan batu hidup tu kan, batu yang kita buat bersimen apa kan. Maka ulama kata lebih baik ambil batu hidup lah. Batu hidup tu batu yang batu yang dah jadi kan, ataupun tanam pokok. Betul lah. Tak kira lah batu mana kan, batu yang bukan jenis buat macam simen tu kan. Itu yang ulama kata macam tu lah, supaya kita kata batu-batu tu berzikir kan. Walaupun kita kata orang yang mati ni dalam kitab Aqidatun Najin kita belajar kan, yang sebelum ni, maksudnya ada dua malaikat yang mengiringi orang kita ni. Ada malaikat ni, dua malaikat, bukan malaikat Raqib dan Atid. Raqib dan Atid tu maksudnya yang tulis hak catat ni dua ada kan. Kita rasa kadang-kadang kita rasa lupa bila kita naik marah kan, kita kata kan, kita tengok malaikat duk catat banyak mana dah, Allah bakui dah dosa bulan. Kalau kita tahu malaikat duk catat, tapi maksudnya itu iman tebal ke tak tebal. Kalau iman tebal dia rasa malaikat lah kan. Ada lagi malaikat yang kita baca dalam kitab Aqidatun Najin tu, dua malaikat yang Allah Taala wakilkan kepada makhluk manusia dengan jin. Jin pun yang ada dua malaikat, dua apik ni banyak. Malaikat ni sentiasa ada kepada kita sehingga kita mati. Ada kita baca dekat kitab Aqidatun Najin tu kan. Yang kita khatam sini lah, alhamdulillah. Jadi malaikat ni akan bersama-sama. Orang iring jenazah kita pun bersama-sama juga sampai ditanam di dalam kubur. Dia tunggu situ. Kita kalau anak-anak kita lari balik lah, walaupun dia sayang kita tak mana pun kan. Bini kita ke sayang macam mana pun, dia tak larat tunggu, dia balik Tapi malaikat ni tunggu. Adalah kita kena kan, malaikat tunggu bukan dia tunggu saja, maka dia beristighfar kepada Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kau ni, rahmatilah kau ni. Tu dia. Maksudnya orang-orang beriman kepada Allah. Itu yang guru saya kerang kitab Haulai fi suhbatil malaikatul kiram. Inilah golongan-golongan yang berdampingan, yang berdamping, yang berkawan dengan para malaikat. Di antaranya ni golongan-golongan yang cintakan ilmu, golongan-golongan yang sayangkan masjid. Ini malaikat sentiasa berkawan dengan mereka. Itu orang bukan Islam pun ada juga malaikat, dia tak kenal. Tapi orang yang kafir kepada Allah Ta'ala, wal a'udzubillahi min zalik, malaikat duduk di atas kubur dia dan malaikat doa laknat kat atas orang ni hatta yaumal qiyamah. Maksudnya sebab tu Allah Ta'ala kata wala tamutunna illa wa antum muslimun kan, katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah, Allah Ta'ala yang sebut, hendaklah kamu takut kepada Allah haqqa, dengan sebenar-benar takut. Maksudnya jangan takut main-main lah. Takut main-main ni kadang-kadang rasa seronok main sembahyang, kadang-kadang rasa segan tak main. Dia main-main kan. Kadang-kadang rasa nak buat baik, kadang-kadang rasa, kadang dia kira mood. Kita jenis ada mood boleh, tak ada mood tak mau. Takut kepada Allah Ta'ala dia tak kira mood. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Nabi kata ittaqullaha haitsuma ittaqullaha man istata'tum
Haqqu tuqatih tu Nabi syarah, ittaqullaha man istata'tum. Takutlah kamu kepada Allah Ta'ala semampu kamu, semampu kita, seriang kita takut kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan kamu benar-benar sedia muslim, melainkan kamu mati dalam keadaan selamat daripada azab aku, dalam keadaan Islam. Tuhanlah bagilah. Jadi maksudnya orang yang beriman ni, Allah Ta'ala bagi rahmat, malaikat duk berdoa lagi, ya Allah rahmatilah kami, kawan ni rahmatilah sampai ayat kiamat. Itu. Dan pokok-pokok pula lagu tu juga, pokok-pokok pun tasbih dapat lagi kebaikan syafaat tu. Kita ni banyaklah syafaat tu, kelebihan umat Nabi SAW. Bukan setakat Nabi saya bagi syafaat. Para kawan-kawan kita yang soleh yang meninggal ni, mereka ni boleh bagi syafaat kita. Saudara-saudara kita yang soleh, para alim ulama ni boleh bagi syafaat kita. Kalau kita ikut mazhab Syafi'i, kita ikut ulama-ulama hebat, kerana ilmu mereka ni dan mereka juga kuat ibadat, pahala mereka tu melimpah ruah, sehingga mereka boleh juga bagi syafaat kepada kita. Harap kita mungkin tak tahu mana. Itu yang kita baca dalam kitab apa tu, saya tak ingat. Maksudnya kalau kita berjiran dengan lelaki yang soleh, maksudnya lelaki yang soleh ni kadang-kadang pahala dia Allah Ta'ala bagi melimpah main sampai kita, rahmat. Sebab itu maksudnya Nabi kita nak buat rumah, pastikan jiran kita baiklah orang yang taat kepada Allah Ta'ala, kita dapat kebaikan. Itu di antaranya. Maka sahabat Nabi SAW, dia kata, saya telah mendatangi Rasulullah SAW sedang ia bersama sekumpulan para sahabatnya. Aku berpusing-pusing di belakangnya. Tu sahabat Nabi kita. Ketika mana Rasulullah bersama sahabat, aku duduk berlegar di belakangnya. Pergi balik kan. Macam orang, maksudnya macam ada sesuatu tak kena, dia lalu belakang Rasulullah, dia pergi balik sambil duduk parti tengok kan. Dia nak tahu tu, yang kata Rasulullah ada cop kenabian tu macam mana. Tapi Rasulullah ni dia ada rida. Dia ada ridaan dengan baju lah, tak nampak, tapi dia duduk ulang balik. Dia kata, aku berpusing-pusing di belakangnya dan beliau mengetahui apa yang aku ingini. Bila dia berpusing-pusing, kata ulama, ada kalau syarah hadis disebut makam Nabi sebagai Nabi ni Allah Ta'ala bagi mukjizat pada dia tahu dia ni nak tengok belakang aku ni. Kan? Sebab tu Nabi SAW bila dia suruh sawu sufufakum, maksudnya betulkan saf kamu, sungguhnya aku boleh melihat saf kamu yang di belakangku walaupun aku tak boleh belakang. Maksudnya mukjizat Nabi lah, mukjizat Nabi, perkara yang luar biasa. Bukan kalau yang betulnya Nabi nak tengok macam mana, nak tahu depan kan. Tapi mukjizat luar biasa, maksudnya di belakang orang tak nampak, luar biasa Tuhan bagi Nabi nampak. Ni ada belakang duk ni, tak betul apa ni saf kan. Itu. Maka Nabi dia rasa, dia tahu kenabian ni, dia tahu kata sahabat ni bukan orang kata apa main ni pasal duk pergi balik itu pasal nak tengok cok kenabian aku. Itu. Lalu beliau mengetahui apa yang aku berpusing-pusing di belakangnya, beliau mengetahui apa yang aku ni bagi Rasulullah tahu. Kita baca banyak kali dah kan, Rasulullah tahu tu maksudnya. Ada dalam isi hati kita, ada yang dua orang lelaki yang apa ni pakat niat, bila dapat sampai kepada Rasulullah, ketika Rasulullah tak ada orang iring dia, salah seorang akan bunuh Nabi SAW. Jadi mereka rahsiakan antara pakat mereka ni. Tapi sebelum dia sampai, Rasulullah panggil. Rasulullah kata, apakah benar kamu pakat tadi untuk membunuh aku? Terkejut. Karena orang kita kata apa? Dia kata apa? Mukjizat Nabi SAW. Begitu juga mereka pakat nak bunuh Nabi dengan pemuda-pemuda yang ramai kan, keliling nak kepung rumah Nabi tu. Dia pakat nak kepung rumah Nabi tu. Nabi tahu dah, malaikat Jibril, Allah Ta'ala suruh malaikat Jibril turun bagi tahu kat Rasulullah, mereka rancang malam ni nak bunuh Nabi SAW. Tak boleh buat apa. Allah Ta'ala jagalah pada Nabi dia. Tu dia Nabi sebut dalam Quran, man adi waliyan faqad azan, Nabi sebut dalam hadis, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb, atau kama qala, siapa yang memerangi, yang cuba memerangi, memusuhi para waliku,
Maka Allah Ta'ala kata, maka aku isytiharkan perang ke atasnya. Para wali-wali ni pembela agama Allah. Kalau kita musuh dengan pembela agama Allah, kita lawan dengan mereka, tak menang. Boleh lawan lah. Mati seorang, tu dia lagi 10 yang bangkit. Maksudnya bukanlah mereka kepak orang Islam ni, hal lain takut dah, tak ada. Yang disebut sebagai wali abdal ni, wilayah kewalian ni, wali-wali ada dia punya makam wali-wali, wali abdal, wali qutub, autad baru. Yang disebut dalam hadis, ulama kata wali abdal ni maksudnya seorang mati 10 lagi bangun, pembela agama Allah. Allah Ta'ala tak biar. Kadang-kadang dia tak bagi mati, dia bagi hebat. Maksudnya tak boleh buat apa. Kadang-kadang dia bagi mati, ada kelebihan lah, dia bagi ganjaran pahala yang besar. Macam kita kata Sayyidina Khalid Al-Walid kan, perang tak pernah mati. Ada sahabat yang lain sekali mati kan. Khalid Al-Walid maksudnya bila-bila mana saja Allah Ta'ala bagi mati dalam perang. Banyak perang dia masuk, sehingga kan badan dia ni, kalau cerita sejarah ni, Sayyidina Khalid Al-Walid kita sahabat pergi tengok, penuh di dada dia ni bersarang dengan kesan-kesan tikaman, tusukan, panahan tombak ni, penuh ni. Di belakang dia bersih, maksudnya dia tak pernah patah balik lah. Tapi dia tak mati di medan perang, mati di atas katil. Itu kadang-kadang Allah Ta'ala bagi begitu. Pejuang Allah. Kita tengok macam di Palestin tu kan, dia bunuh seorang pembela agama, dia bangun lagi banyak. Tu sah buat lah. Tu Nabi kata kepada Malik bin Suraqah apa, yang dia rebah dengan kuda dia tu kan, tersembam depan Nabi tu, ketika mana dia nak tangkap Nabi tu, maka dia minta maaf, dia minta tolong Nabi lepaskan dia. Dia tahu yang ni bukan orang biasa, ni memang betul Nabi. Pasal dia dekat dengan Nabi, dia nak tangkap Nabi. Kalau dia dapat Nabi, dia akan diberi hadiah yang banyak. Tapi macam mana kuda dia yang begitu dilatih dengan memanah, kuda latih dengan tentera kan, rebah tersembam depan dia pun jatuh, terlepas dia punya pedang dia, tersungkuk depan Nabi tu. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, ya Muhammad, dia kata dengan apa-apa aku, bebaskan aku. Kalau Rasulullah bebas dia. Dia kata kepada Rasulullah, dia kata, mintalah suatu pertolongan dengan aku, nescaya aku akan sedia bersama dengan kamu. Sebab Rasulullah tolong dia. Rasulullah kata, tolong bagi tahu kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah tu, jangan halang perjalanan aku ni ke Madinah, kerana ini merupakan perintah Tuhan. Tak lawan lah. Kalau orang cuba lawan dengan para pembela agama Allah, yang pertama dia akan mendapat azab, yang kedua sia-sia saja perbuatan dia itu. Rasulullah kata sia-sia saja perbuatan kamu, tak lawan lah. Itu. Maka kalau Rasulullah kata para pembela agama Allah Ta'ala bela, apatah lagi Nabi SAW diberi mukjizat, dibekalkan. Semua Nabi dibekalkan mukjizat. Nabi Musa kadang-kadang, Nabi Musa tu duduk di antara sana laut, sini maksudnya Firaun dengan tentera dia tak jauh mana dah. Al-Hawariyun maksudnya orang-orang yang mengikuti Nabi Musa berkata, ya Musa, kami dah beritahulah kamu, kita habislah, kena bunuh lagi, tak ada peluang dah, kita nak laut mati. Sini tentera Firaun maksudnya dia tak pergi cana, dia bunuh habis. Nabi Musa kata, sabar, tunggu, kita takkan sampai ajal kalau tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maka ketika itu Allah Ta'ala ilhamkan kepada Musa, ketukkan tungkat dia di laut, sehingga tungkat ketuk laut, tiba-tiba laut tu terbelah dua, tengah-tengah jadi jambatan. Mana boleh fikir tu, itu mukjizat Nabi Musa AS. Tak mati, kerana Allah Ta'ala tak biar sajalah. Nampak? Walaupun kadang-kadang Nabi pun kena, Nabi Musa pun kadang-kadang kena, Nabi Muhammad pun kadang-kadang kena kan, yang kena dibalin dengan di Taif tu, kena baling sampai luka habis kan, kena. Tapi itu semua merupakan, kita kata, ujian Allah Ta'ala untuk nak mengemahkan lagi, untuk nak memberi kesedaran kepada kita. Tugas untuk agama Islam ni bukan senang. Contohnya kita nak semayang pun bukan senang. Tidak. Kalau kita malas tak semayang tu pun kira dia lah tu. Maksudnya kalaupun kita tak angkat senjata, tapi nak lawan dengan nafsu kita, kalau kita ikut nafsu tak puasa, kalau ikut nafsu tak semayang, kalau ikut nafsu tak baca Quran, tapi kita lawan gagah buat juga kan.
Bangkit pukul 5 lompat bangkit nak subuh lagi. Kalau ikut dengan sejuk, syaitan pula dia tarik kain kita, dia buh, syaitan dia buh pula aircon sikit. Kan. Walaupun rumah kita ada aircon, tengah duk panas, tiba-tiba dekat nak subuh dia sejuk. Syok sejuk. Kan, rasa sejuk, syaitan buh aircon kan. Tapi dah kita lawan, itu kita kata bagaimana ujian lah. Tapi apabila sahabat Nabi ni dia duk berkeligan, duk ni Nabi dah tahu dah, Nabi tahu ni dia ni nak tengok apa ni cok Nabi aku. Lalu beliau membuang selendang dari belakangnya, maka saya terlihat dia buka selendang dia. Dia buka selendang jadi dia nampak bawah ni kan. Dia punya bila kau selendang dia ternampak belakang ni. Atas dia antara ni apa ni dua bau ni ada sini. Nampak tu cok kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya terlihat tempat letak khatam itu di atas bahunya itu sebesar satu genggaman tangan. Itu. Satu genggaman tangan dikelilingi oleh bintil-bintil seakan-akan tik lalat. Maka saya kembali menghadapnya. Rasulullah pun buang kan. Biar bagi dia tengok. Sambil duduk cakap biar bagi dia tengok. Dia pun tengok puas. Dia kata alhamdulillah Rasulullah buka kat aku. Lalu saya berkata, bila Rasulullah dah buang dah apa ni ridak tu, maka dia pun tengok, dia mai kembali berhadapan dengan Nabi SAW. Lalu saya berkata, semoga Allah mengampuni dikau wahai Rasulullah. Dia kata kata-kata dia itu bukan berarti kedudukan Nabi ni maksudnya berdosa macam manusia biasa, tak juga. Ini ulama tafsir. Bila dia tengok tu dia kata mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dikau Rasulullah. Maksudnya dia kata tu dia seronok. Kata ulama dia seronok, terima kasih di atas Rasulullah buka bagi dia tengok. Dia teringin nak tengok sangat cok kenabian tu, Nabi buka bagi dia. Sedangkan dia tak bagi tahu Rasulullah, boleh tak saya nak tengok cok kamu, boleh buka tak? Dia tak bagi, dia cuba ulang tengok ya. Nak minta malu. Dia ulang-ulang kan. Rasulullah buka bagi dia kan. Dia kata mudah-mudahan, dia kata semoga Allah mengampuni dikau wahai Rasulullah. Dia kata mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun kamu ya Rasulullah. Itu dia kata. Maksudnya hak ni ulama kata dia panggil muqabilul ihsan bil ihsan. Maksudnya macam mana? Maksudnya kita kata kebaikan tu dibalas dengan kebaikan kan. Maksudnya tak layaklah kita kata mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kamu. Tak layak sahabat kata mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kamu, sedangkan Nabi ni memang Allah Ta'ala dah ampun dosa yang terdahulu dan kemudian. Nabi maksum. Tapi atas dia panggil apa? Kita kata macam adab kita apabila orang balas kebaikan kita terima kasih ya. Mudah-mudahan Tuhan balas kebaikan pada kamu kan. Bila orang bagi kat kita kan, tiba-tiba kita tak duduk kawan main bagi kita duit kan. Ni saya nak bagi hadiah kepada kamu. Aikan duit mutu sebiji. Saya duduk teringat nak bagi lama dah. Betul ke ni? Dan saya nak bagi ni. Ni ikhlas ni bagi. Terima kasihlah. Tak ada balasan melainkan Allah Ta'ala yang balas tuan. Kalaupun yang bagi kat dia tu seorang yang kuat ibadat, lebih daripada dia lagi kan. Tapi kawan ni kerana kawan ni baik, dia kata mudah-mudahan Tuhan mengampun dosa dia. Apatah Nabi SAW. Sahabat kata tak layak kalau ikut sahabat kata mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampun dosa kamu ya Rasulullah. Maksudnya ada ulama kata berarti Allah Ta'ala mengkemahkan lagi as-sabat bil asmah. Maksudnya lebih kuat lagi dia punya maksum Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat lagi darjat Nabi SAW. Sebab itu kita baca dalam dalam kitab Aqidatun Najin tu, kita berselawat kata Nabi SAW ni. Kadang-kadang ulama kata bukan berarti kita selawat ni mengangkat darjat Nabi lagi, Allah, sedangkan Nabi sendiri ni memang Allah Ta'ala dah angkat darjat dia lah kan. Itu. Tapi setengah ulama kata maksudnya untuk meninggikan lagi kemuliaan Nabi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu di antara dia. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dikau wahai Rasulullah. Sahabat kata. Kita tengok Rasulullah balas balik. Maka beliau menjawab, dan juga bagi engkau. Bila dia kata, ya Rasulullah, terima kasih di atas kamu bagi peluang aku tengok cop kenabian kamu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kamu. Rasulullah kata, ya begitu juga dengan kamu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kamu. Rasulullah dia tak kata, aku dosa tak ada apa dah, kamu tu. Rasulullah tak kata tu kan. Rasulullah kata, ya mudah-mudahan kamu juga Allah Ta'ala ampun dosa. Nampak?
adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kamu juga Allah Taala ampun dosa juga. Jadi ulama kata ini tanda rahmah Nabi dengan umatnya, kasih sayang Nabi dengan umat dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Nabi balas balik. Maka orang-orang itu bertanya kepada Abdullah bin Sarjis. Jadi sahabat lain tu, kalau tengok ni, dia tanya kepada Abdullah Sarjis. Tadi Rasulullah bagi tahu, mudah-mudahan Allah Taala ampun dosa kamu. Maka bertanya mereka, Rasulullah telah meminta ampun bagi engkau? Dia berkata, tadi ni kami dengar Rasulullah minta ampun bagi kamu. Maka jawabnya, ya, dan juga untuk anda semua. Kemudian dia membaca ayat ni, wastaghfir li dzambik. Maka Rasulullah kata, dan kamu semua. Maksudnya di sini kita tengok bagaimana kita kata kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Saya teringat balik cerita yang cerita saya baca dalam satu buku, cerita dalam Isra' Mi'raj kan, satu riwayat cerita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni apabila dia naik satu tahap yang paling tinggi daripada Sidratul Muntaha, naik atas lagi kan, maka dia naik seorang-seorang. Maksudnya malaikat Jibril tak boleh naik dah. Malaikat Jibril serut ke belakang. Malaikat Jibril kata, aku cukup dekat ni, kalau aku naik boleh jadi aku terbakar. Maka ketika itu awan hijau kan menyebelungi Nabi, dan Nabi terangkat naik ke atas. Bila Nabi terangkat naik ke atas, maksudnya yang kita katakan atas lagi daripada langit ketujuh, Sidratul Muntaha, atas lagi daripada Sidratul Muntaha, apa dia panggil apa ni, Al-Mustawa, sampai kita dengar Rafiqul A'la, dengar penuh. Nabi naik situ dalam keadaan takut. Pasal dia seorang-seorang. Itu perasaan takut main kepada Nabi SAW. Walaupun Nabi dadah dia belah dadah lah. Sebab Nabi naik tempat yang maksudnya bukan alam malaikat lah, atas daripada alam malaikat lagi. Itu Allah angkat Nabi. Maksudnya bila Nabi naik sampai atas tu, Nabi dengar suara. Kata, ya Muhammad, berhenti saat kamu. Nabi dengar suara macam suara Sayyidina Abu Bakar. Oh, dia rasa tenang sikit lah kan. Dia kata, ada macam mana Abu Bakar boleh ada sini ni? Dia dengar suara Abu Bakar. Dia kata, ya Muhammad, tenanglah kamu, berhenti kamu. Sekarang sesungguhnya Allah Ta'ala sedang berselawat ke atas kamu. Ya. Maka rupa-rupanya suara tu suara malaikat untuk menangkan Nabi. Elok sampailah di situ Nabi diperlihatkan kepada kebesaran Allah. Nabi diperlihatkan pada zat kebesaran Allah Ta'ala. Nabi kharru sujjada, Nabi rebah dan sujud. Bila Nabi rebah sujud, maka Allah Ta'ala izinkan Nabi panggung. Bila Nabi panggung, apa Nabi kata? At-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatul mubarakat salawatul tayyibatu lillah. At-tahiyyah, segala keberkatan dan kebaikan semuanya bagi Allah semesta alam. Nabi panggung-panggung, Nabi baca at-tahiyyat kan. Itu yang kita baca itu. Maka Allah Ta'ala sambut dengan Nabi kata tu. Allah Ta'ala kata, Assalamu alayka wa ala ibadillah, Assalamu alayna, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Ta'ala kata, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, selamat sejahtera ke atas kamu wahai Nabi. Kita tengok tu satu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam tu Allah Ta'ala tak sebut Muhammad. Allah Ta'ala kata, selamat sejahtera ke atas kamu Nabi. Maksudnya tak pernah kita tengok dalam mana-mana hadis atau Quran Allah Ta'ala sebut terus nama Muhammad, ayyuhan nabi. Ini ulama kata maksudnya kerana Allah Ta'ala memuliakan Nabi itu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, selamat sejahtera ke atas kamu Nabi, dan juga Allah Ta'ala memberkati kamu. Allah Ta'ala doa kat dia tu. Maka Nabi balas balik, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, selamat sejahtera ke atas kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Dia ingat kepada kita. Maksudnya mudah-mudahan ya Allah, aku selamat dengan kamu, begitu juga umat aku. Nampak? Yang ni lebih kurang macam ni. Maksudnya Nabi dia akan berdoa untuk umat dia tak tinggal. Maka para malaikat yang menjadi saksi, malaikat juga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Malaikat menyaksikan bagaimana kan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad sebenar-benar utusan Allah Ta'ala. Itu satu riwayat cerita macam tu kan. Jadi maksudnya
Satu lagi Nabi kata, likullin nabiyyin da'watu mustajab. Tiap-tiap Nabi semua ada doa yang mustajab. Tapi Nabi-Nabi lain semua dah guna dah. Kecuali aku. Yang ni aku spare, aku simpan di akhirat nanti untuk umat aku. Kita. Maksudnya Nabi spare ni maksudnya supaya doa ni dia minta syafaat untuk umat dia. Tu kita tengok. Jadi maka orang-orang bertanya kepada Allah bin Sarjis, Rasulullah telah minta ampun bagi engkau, maka jawabnya ya, dan juga untuk anda semua. Bukan setakat kami, Rasulullah minta untuk kita semua. Kemudian dia membaca ayat ni, wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Ayat surah Muhammad ni tuan-tuan boleh tengoklah, ayat 19 ni, wastaghfir, minta ampunlah bagi li zambika, bagi dosa kamu. Dosa kamu maksudnya Rasulullah lah, bukan berarti dosa Rasulullah tu. Ulama kata, yang pertama ulama kata supaya Nabi mengajak, maksudnya jangan kita rasa diri kita ni tak berdosa. Walaupun kita rasa hari ni aku duk semayang berzikir tak ada, aku kacau orang pun tak ada dosa. Jangan, dalam keadaan itu pun kita mesti merasai diri kita berdosa. Maka sentiasa beristighfar kepada Allah. Maksudnya Nabi sendiri pun, inni la astaghfirullah kulla yaum mi'ata marrah, atau kama qala, atau kama qala Rasulullah. Aku pun maksudnya sentiasa beristighfar kepada Allah tiap-tiap hari 100 kali. Nabi tu astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sedangkan Nabi ni tak ada dosa, tapi dia nak ajak kepada kita. Kalau Nabi yang tak ada dosa ni maksudnya sentiasa beristighfar kepada Allah Ta'ala tiap-tiap hari 100 kali, patah lagi kita hidup kita ni penuh kan dengan dosa. Saya duk rasa lagu tu, kita keluar lagi kan nak buat dosa. Pasal apa? Banyak benda yang boleh menyebabkan kita buat dosa. Betul setengah orang tu. Setengah orang yang soleh, para yang ni, dia jangan keluar rumah kan, dia duduk dalam rumah, zikir, baca Quran, ada kerja boleh keluar. Kita tak tidur, kita tak keluar rumah sehari, tak tidur kan. Banyak kedai duduk tunggu kan. Tama-tama duit pula masuk kan, duit gaji, lepas tu ni teman-teman musim padi kan, duit banyak kan, kita nak keluar dia kan. Tapi maksudnya kalau orang-orang yang ni, dia jarang keluar, dia jaga kan. Kalau keluar apa salah? Banyak benda yang boleh mendorong kita melakukan dosa. Maka kita kena sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabnya ya, maksud untuk kita juga. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Minta ampunlah untuk kamu dan orang yang beriman, lelaki perempuan. Sebab itu kita diajak, Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal haya'i minhum wal amwat. Tidak. Kita tak ajak Nabi tak mengajak kita, kamu minta doa Allah Ta'ala ampun, doa kamu cukup, kamu seorang ini lah. Jangan minta orang lain, kamu pun tak lebih lah. Minta, dah Nabi ajak, maksudnya mesti kita minta untuk saudara-saudara kita juga. Rupa-rupanya bila kita minta untuk saudara kita, maksudnya dibalas lagi banyak. Kita minta saudara kita, malaikat pula minta untuk kita lagi. Jadi kita tak tahu kan. Kita ingat tahu, aku duk minta untuk orang beriman, untuk orang Islam lain. Orang lain duk minta kat aku kita nak kata tu kan. Orang lain pun minta kita juga. Kalau kita kata dalam masjid ni minta lil mu'minin wal mu'minat, masjid minta, jadi rahmat Allah Ta'ala turun kepada umat Nabi SAW. Untung tu. Kalau Nabi tak ajak tu, kita mungkin tak buat. Kita minta Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, cukup. Ya Allah, ampun dosa aku, mak ayah aku, pasal depa melahirkan aku, dia tinggal mendang aku, minta ampun lah kan. Untuk cukup. Orang lain itu orang macam pasal Tapi Nabi ajak kita macam tu. Sampai dalam khutbah pun kan, kalau tak baca ini tak sah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, itu kita kata kelebihan. Khutbah tu pakat baca semua. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat, ampun kan, ampun seluruh umat Islam kan. Ini merupakan satu rahmat kepada umat Nabi SAW. Maksudnya bila Allah Ta'ala ampunkan dosa Nabi, kita tengok bagaimana adab. Maksudnya seorang tu yang diberikan kebaikan kepada dia, malahan dia tahu kawan tu keadaan dia tinggi daripada dia, tapi sebagai adab dia, ucapan terima kasih, mudah-mudahan Allah Ta'ala yang balas kepada kamu, dan Nabi juga balas balik untuk kamu juga, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kamu dan seluruh muslim muslimat. Yang berkaitan dengan kita tengok cop Nabi ya, tapi keberkatan dia punya pengajaran itu banyak. Kita ingat berhenti dekat tu kan. Jadi insya-Allah kita mai lagi, kita akan masuk bab yang ketiga, itulah rambut Nabi SAW.
bagaimana Nabi rambut dia disikat macam mana, dia cukur waktu mana, bagaimana cara cukur. Kadang-kadang cukur rambut tak kena cara dengan Nabi pun. Ada ulama kata kalau kita buat benda yang menyamai dengan orang bukan Islam, kita tengok orang barat buat macam mana kan, itu lain dari dia punya hukum dia kan. InsyaAllah kita akan sambung pada hari yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.